Bunyi tu. Itu adalah mirror dia lah. Mirror dia tu akan ada satu kata apa mekanisme macam prism, ditolak, dia akan detect cahaya, kemudian dia akan pantul ke atas dan masuk ke dalam mata kita, which is keluar dalam optical viewfinder yang this one. Okay. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luan Sepergi Saya Rotan. Hari ni saya nak share dengan you guys apa beza DSLR yang besar gerabak ni dan juga mirrorless yang compact ni. Sebab ramai yang tanya saya berkenaan dengan perihal tu dan ada yang cakap, oh sebenarnya DSLR lebih berkualiti sebab saiz dia besar berbanding dengan mirrorless, sebenarnya saiz tak berkualiti, ada masalah autofocus dan sebagainya. Okey. Pertama sekali kita pergi kepada persamaan dia dulu you guys Okey, kedua-dua ini DSLR belah kiri saya dan juga mirrorless belah kanan saya ni, kedua-duanya boleh buat foto, boleh buat video, boleh masuk dalam gimbal, boleh masukkan aksesori, shotgun mic, clip mic dan sebagainya. Tidak ada perbezaan langsung sebenarnya. Okey. Dan kalau ikutkan pricing pun, disebabkan mirrorless ni pun dah lebih kurang 10 tahun di-develop, sejak tahun 2010 lebih kurang macam tu. So dulu memang betul harga sebuah kamera mirrorless ni agak mahal sedikit berbanding DSLR. Okay, sebab DSLR ni adalah teknologi yang lama lah. So bila mana mirrorless baru nak keluar, so obviously tim-tim pengeluar kamera dia kena research dan juga keluarkan duit lebih sikit lah untuk produce this smaller form factor lah. Dan marilah pula kita berpindah kepada perbezaan. Perbezaan macam biasalah you guys. Paling ketara antara dua menatang ni, okey, adalah korang nampak dekat sini dia punya saiz, nampak Ini mirrorless sangat-sangat kecil berbanding dengan DSLR sangat-sangat besar macam ni. Okey. Ini adalah kamera zaman dulu zaman lapuk ni, okey. Dan korang boleh nampak kenapa dia besar adalah disebabkan dia ada viewfinder secara optical ataupun conventional ataupun manual optical. Okay, berbanding dengan mirrorless, dia tidak ada apa-apa optical viewfinder. Okay, tapi ada certain model macam mirrorless, misal kata Sony A7S II, A7S III, mereka ada built-in viewfinder dekat atas ni kan, macam kau nak tengok kan, letak gambar tu semua kan, itu maksud saya viewfinder. Cumanya viewfinder mereka adalah jenis elektronik. Kalau yang jenis macam ini bermaksud kita boleh nampak kamera melalui viewfinder kita, dan kita boleh nampak terus daripada image sensor yang telah dikeluarkan. Bila saya buka macam ni, dia akan keluar ke situ. Nampak? Whereas kalau macam misal kata mirrorless yang viewfinder elektronik, apa yang dia keluar, misal kata saya buka, kalau korang nampak dalam ni yang membentuk petak ni, itu sebenarnya adalah elektronik, bukannya benda yang kita nampak secara terus. Okay? Dia ada pros and cons, nanti saya ceritakan lah. Okay, sekarang ni apa pula benefit kalau kita beli mirrorless yang kecil ni berbanding dengan DSLR yang besar gerabak ni? Pertama sekali, it's all a matter of size sahaja sebenarnya. Okay? Kalau korang nampak kat tangan saya ni, Canon M6, nampak tak betapa kecilnya Canon M6 ni berbanding dengan DSLR. Korang senang nak bawa ke mana-mana, korang tak ada isu macam nak masukkan dekat gimbal yang memerlukan payload ataupun berat yang agak berat sikit kan, sekadar 1.5 kilo masuk dalam gimbal 1.5 kilo pun pada saya dah cukup okey lah. Tapi when it comes to image quality, video quality, terus terang saya cakap tidak ada beza. Okay? Kenapa saya cakap tidak ada beza? Okay, pertama sekali kita kena patah balik kepada perkataan yang bernama mirrorless. Bermaksud dia tidak ada mirror, dia tidak ada cermin. Cermin ni maksudnya apa guys? Kalau macam kita ambil DSLR kita ni dan kita buka dalam, kemudian dalam ni sebenarnya dia ada gelas tau kalau kau tengok dalam ni kan. Dan gelas ni apa function dia? Sebenarnya macam saya cakap, gelas ni hanyalah sekadar untuk nak nampakkan viewfinder secara dalam ini sahaja. So tanpa mirror tu macam mana kita nak nampak dalam tu? Whereas kalau macam Canon M6 mirrorless, dia langsung tidak ada benda itu. Dan apabila kita buka dalam ni, you guys akan dapati ianya straight to kita boleh nampak dia punya image sensor dia agak expose lah berbanding dengan DSLR ni. Kalau korang nampak DSLR ni dia macam terlindung dengan satu ni nampak ni bunyi tu. Itu adalah mirror dia lah. Mirror dia tu akan ada satu mekanisme macam prism, ditolak, dia akan detect cahaya, kemudian dia akan pantul ke atas dan masuk ke dalam mata kita, which is keluar dalam optical viewfinder yang this one. Okay? Dan sebenarnya you guys, sebenarnya okay, kita punya DSLR ni sebenarnya pun mirrorless. Okay? Misal kata kalau kita tekan video mode dekat dalam DSLR kita, nanti dia akan buka. Dan bila saya tekan butang yang belakang ni, video mode, nanti korang tengok, dia akan bunyi. Nampak? Dia tengah buka. Dan bila kita tengok dalam ni, sebenarnya dia warna hijau-hijau, sama dengan image sensor yang berada di dalam Canon M6 kita. Bermaksud sebenarnya bila kita nak shoot video dalam DSLR,
Sebenarnya itu adalah sistem mirrorless. Dia dah buka dia punya mirror ke atas. So video tu ditangkap terus menggunakan image sensor yang ada dalam tu. Sebab tu saya cakap sebenarnya tidak ada beza. Cumanya kenapa industri sekarang ni nak push kepada mirrorless? Sebab zaman sekarang adalah zaman yang mana ramai yang menggunakan kamera khusus kepada video dan tidak lagi memerlukan teknologi mirror yang untuk viewfinder semata-mata. Sebab untuk buat mirror macam tu dia akan compromise in terms of size. So kita kena bincang pula apa kelemahan kalau kita beli mirrorless. Setakat ni kelemahan dia adalah daripada segi pemilihan lens lah. Banding dengan lens-lens yang pada DSLR, pemilihan sangat-sangat kurang disebabkan lens-lens macam DSLR ni kan, kalau kita buka ni semua, lens-lens macam ni dah di-develop sejak tahun 90-an lagi. Sampailah sekarang masih lagi ada pengeluar lens yang boleh disangkut ke dalam body DSLR misal kata kan. Tapi Canon mirrorless, Sony mirrorless, Nikon mirrorless ni baru diorang start produce mirrorless ni sejak tahun 2010. Bermaksud sangat-sangat terhad dan sangatlah mahal. Okey. Sebab teknologi baru kan, biasalah kan. Tapi saya tengok saban tahun price untuk lens mirrorless makin murah lah. So mungkin tahun 2021, 2022, 2023 tu semua akan makin affordable dan korang boleh menikmati pelbagai range of lenses berbanding dengan DSLR lah. Dan saranan saya sebenarnya lebih baik kita terus je beli kamera mirrorless berbanding dengan DSLR. Sebab mirrorless ni dengan cerita dia punya sale dah merudum sehingga 60 hingga 70%. So bermaksud industri sekarang ni nak push kepada mirrorless berbanding dengan DSLR. Ya memang betul pengeluar kamera masih lagi mengeluarkan DSLR, cumanya dah semakin sikit dan dah menjadi niche market. Bermaksud certain orang sahaja yang akan beli DSLR. Biasanya geng-geng macam yang buat fotografi wildlife yang membahaya tu semua, sebab bila DSLR ni body dia besar, so ketahanan dia lebih lah sikit, bateri pun tahan lama kan, apa semua. Berbanding dengan mirrorless ni, bila body dia kecil, bateri pun tak tahan lama. Kadang-kadang tak ada splash proof, so dia macam fragile lah. Sebab bila body tu makin kecil, dia dah dekat dengan motherboard dalam ni misal kata. So ada setengah market yang masih lagi favor kepada DSLR. Tapi jujur saya cakap, consumer macam kita terus je ambil mirrorless kamera yang sedia ada lah. Macam sekarang ni kawan saya punya Canon M6, Sony mirrorless A6300, A6400, Nikon tu semua korang pun dah ada mirrorless dia tersendiri dan korang boleh pilih out of the box. Harga lebih kurang mungkin 3,000 lebih, 4,000 lebih tu semua. Tapi DSLR pun harga dia pun lebih kurang sahaja, cumanya model sekarang sudah pun terhad. Untuk video kali ni, apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video shooting, video editing tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Luan, saya pergi, saya Rotan.